Ini pada topik 1.3. Okey, 1.3 iaitu keseimbangan daya. So, saya nak present ya. Okey, keseimbangan daya. Boleh nampak slide saya ni? Nampak? Okey, baik. So, minggu lepas kita belajar pasal leraian daya. So, hari ni dengan leraian daya tu juga kita akan belajar keseimbangan daya pula. Maksudnya daya-daya yang seimbang. Okey. Daya-daya yang seimbang, macam mana yang dikatakan keseimbangan daya? Suatu objek dikatakan berada dalam keseimbangan daya apabila daya yang bertindak ke atasnya menghasilkan daya paduan dia sama dengan sifar. So contoh pasu bunga ni. Walaupun dia sengit, tapi dia mengalami keseimbangan daya. Sebab apa? Sebab dia berada di atas meja dalam keadaan yang pegun. Okay? Sebab, masa tu dia ada dua daya, iaitu daya berat ke bawah dan daya tindak balas normal ke atas. So, dia mengalami keseimbangan daya, maksudnya daya paduan dia adalah sifar. Sifar tu bermaksud apa? Daya ke atas, katakan 12, daya ke bawah juga 12. So, 12 tolak 12, sifar. Ataupun 12 tambah dengan negatif 12. Sebab apa negatif? Sebab arah, mewakili arah. Okey, arah ke atas katakan negatif, arah ke bawah kita letak positif. Jadi 12 tambah negatif 12 sama dengan 12 tolak 12 sama dengan sifar. Itu maksudnya daya, dia berada dalam keseimbangan daya. Okey, bila dia berada dalam keseimbangan daya, daya-daya komponen dia juga berada dalam keseimbangan. Contoh, okey, katakanlah saya ada satu objek, sini saya letak ni mentol. Okey, mentol ni diikat dengan dua dawai. Yang pertama dawai yang bersudut sengit ni. Yang kedua dawai mengufuk ataupun pada paksi X. Saya ikat dia. So awak boleh bayang tak? Dia bila saya ikat tu dia dalam keadaan pegung. Maksudnya dia sedang mengalami keseimbangan daya. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu, kita nak lukis rajah keseimbangan daya. So dia ada 3 daya. Yang pertama kita kena pastikan kita lukis sebuah segitiga yang berada dalam satu kitaran. Kitaran tu maksudnya anak panah dia tu gini. So kalau anak panah dia berada dalam satu arah tu, kitaran, so dia sedang mengalami keseimbangan daya. Jadi kalau suatu objek tu sedang mengalami keseimbangan daya, awak kena lukis sebuah segitiga yang dipanggil segitiga keseimbangan daya. Okey. Hal ini boleh diwakilkan oleh segitiga keseimbangan. Segitiga daya kita panggil. So macam mana nak lukis? Mula-mula kita lukis yang paling nampak dulu adalah berat dia ke bawah. Lepas tu daya P ke kiri. Dan T ke atas. So daya-daya ni kita kena susun membentuk sebuah segitiga. Contoh saya ambil daya ni, boleh tak saya nak letak gini? Saya bawa dia boleh nak letak gini, boleh tak? Boleh. Tak boleh. Sebab arah dia ada berlawanan. Jadi saya kena adjust dia, letak tempat lain. Gini ke? Gini boleh tak? Gini boleh? Boleh. Gini boleh. Sebab apa? Arah dia ni daripada berat ke bawah dan satu arah. So yang atas ni pula
Yang atas kita kena alih dia. Bawa dia pergi sini. Boleh tak letak sini? Boleh. Ah, Boleh. so dia kalau awak tengok tu dia membentuk sebuah segitiga dalam satu kitaran. So sini P, sini W, sini T. Okay. So dia membentuk sebuah segitiga yang bersudut tegak. P ni dia kata 3, T 5, W 4. Betul tak? Ikut teorem Pythagoras, sebuah segitiga yang bersudut tegak 3, 4, 5. Betul tak? Betul ke betul? So betul maksudnya dia mengalami keseimbangan daya. Okay? Dia mengikut teorem Pythagoras dalam matematik tu. Okay, boleh faham? Segitiga. Boleh. So tak semestinya awak lukis macam saya ni. Awak nak lukis kat atas gini pun boleh juga. P tu mari letak sini. Yang tadi saya letak belah atas P. Ni dia mari letak belah bawah pula. So tak apa. Dia janji dia ada dalam satu kitaran. Dia membentuk sebuah segitiga yang dipanggil segitiga daya. Okay. Seterusnya. Contoh. Okay, rajah 1.2 menunjukkan sebuah lampu yang tergantung dengan dua utas tali. Tegangan tali dia adalah 8 Newton. Dan tali itu mencondong pada sudut 60 darjah seperti yang ditunjukkan dalam rajah ni. Okay. So dia suruh kira. Hitungkan magnitud tegangan tali P. Okay. Jadi awak kena membentuk sebuah segitiga berat ke bawah. Okay, berat ke bawah. Lepas tu P ni duduk sebelah ni. Ni P, saya pindah ke sini. Berat ke sini, W. Okay, dan T tu di apa? Apa dia panggil? Condong. Condong. Dia condong gitu. So T ni nilai dia 8 Newton. Okey, ni sebuah sudut bersudut 90 dan sini dekat T ni adalah 60. So dia suruh cari nilai P. P duduk bawah. Kalau P dengan 60 ni dia kategori setentang ke sebelah? Sebelah. Okey, bersebelahan. Kalau bersebelahan kita boleh guna hukum ataupun peraturan cos ke sin. Cos lah. Jadi P per dengan T sebelah bahagi dengan hipotenus sama dengan cos 60. Betul? Jadi P tu kita nak cari, T kita ada dah, jadi P sama dengan T naik atas jadi darab. So T tu 8 Newton darab dengan cos 60. Okey, boleh dapat dah 3. Jadi 8 darab dengan cos 60 sama dengan 4. Okey, 4. So P ni bersamaan dengan 4 Newton. Lepas tu dia tanya pula berat lampu pula, berat dia, W dia nak, W. So W kita kena guna petua apa? Petua? Dengan 60. Dengan 60 ni W tu adalah setentang. Jadi W per dengan T ataupun setentang bahagi dengan hipotenus sama dengan sin 60. Okey, maka W sama dengan T tu adalah 8 sin 60. So berapa berat total dia? 8 sin 60. 82. Okey. Berat dia adalah 6.928 Newton. Itu berat dia. Berat objek tersebut lah. Objek ni. Oh, sorry. Okey. Nampak So, pengiraan dia ni 6.93. So, tadi 4 Newton.
Itu cara pengiraan dia. Okey. Rajah 1.28 menunjukkan, ni contoh 2. Menunjukkan sebuah kotak dengan berat dia 50 Newton. Berat dia mesti ke bawah tegak. 50 Newton. Dalam keadaan pegung ke atas satah condong. Okey. Yang pertama, lukis gambar rajah jasad bebas bagi kotak itu dengan menggunakan berat, tindak balas normal, R dengan geseran. Okey. Kalau dia duduk atas satah condong ni, kemungkinan dia akan bergerak ke mana agak-agak? Bawah. Dia akan menggelongsor, menuruni tak? Jadi, daya yang terhasil adalah daya ke atas. Hasil daripada geseran. FR nama dia. FR. R besar. Okey. Dan satu lagi adalah daya tindak balas normal. 90 darjah daripada satah condong tu. Okey, ni R. Okey, ni adalah daya-daya yang wujud semasa dia duduk atas satah condong tu. Okey. So dia suruh lukis gambar rajah jasad bebas dengan menunjukkan daya-daya. So kita dah lukis dah. Yang pertama, yang ke bawah ni adalah berat W sama dengan 50 dan bersudut 90 daripada satah condong adalah R. Dan daya ke atas ni yang selari dengan satah condong adalah FR, geseran. Sebabkan dia nak turun, dia ada daya dia nak menggelongsor tu, tapi dia tak menggelongsor. Sebab apa? Sebab ada daya geseran. Daya geseran tu lah yang wujud dari arah ke atas. Okay? Dengan melukis segitiga daya, tentukan magnitud tindak balas normal R dan daya geseran FR. So, kita kena lukis sebuah segitiga daya. Okey. Yang pertama, berat ke bawah. W. Lepas tu, FR. FR ni saya pun pindah mari sini. Letak sini. Sebab nak suruh dia berada dalam keseimbangan daya, so saya sambung sikit Saya sambung, kita panjang sikit. Okey. Siapa tahu sudut sini berapa? Berapa? Serius lah 40? Serius lah 40? 60. Apa 60? Dapat mana 60? Gitu. Dapat mana 60? Sebab dapat mana tu 60 tu? Dapat mana? Okey. Ni nampak tak ni? Ni sudut ni 40 tak? Ni sudut 40. So 40 sini. Baki dia adalah 50. So 50 sini. Okey. Matematik kena cekak sikit. Sudut-sudut ni. Okey. So 50. So FR ni yang tegak ni, saya pun alih dia mari duduk sini. Gitu. So dia membentuk sebuah segitiga daya tak? Ya, sini berapa sudut dia? 90. 90. So kita ada tiga benda dah. W dia ada bagi tak? Berat 50. So berat ni sama dengan 50 Newton. Okay. Kita ada dah satu. Lepas tu kita ada sudut-sudut. So kita boleh selesai lah. Okay, dengan meleraikan kotak pada komponen selari dengan permukaan satah condong, dengan komponen yang serenjang dengan satah condong, tentukan magnitud tindak balas normal R bagi daya geseran FR. Okay. So, dia suruh cari tindak balas normal dengan FR. Tindak balas normal R. Dia suruh cari R dengan FR. Okay. So, kita ada dah maklumat-maklumat dia. So, kalau kita nak selesai FR dulu. FR ni, kalau dengan sudut 50 ni, dia bersebelahan. Betul? Betul.
So dia bersebelahan, bahagi dengan hipotenus per dengan W sama dengan cos 50. Okey, maka FR sama dengan 50 cos 50. Bersamaan dengan 50 bahagi dah bahagi dah agak 32.139. 32.139 Newton. Jangan lupa Newton. You Okey, dah bunda lalu ke cikgu? nak bunda pun boleh, tak ada masalah. Okey. Kita kira R pula. R per dengan W sama dengan sin theta. Tak? Ataupun sin 60. Jadi R sama dengan 50 sin 60. Itu jawapan dia 43.30. 43.30 Newton. Okey. Itu cara kita nak selesaikan dia. Apa pula? Okey. Ataupun kita boleh lukis sebuah rajah yang berskala. Dia berskala. Lukis atas kertas geraf. Atas kertas geraf, lukis ikut nombor dia. Katakanlah 40 Newton tu, 50 Newton mewakili 5 cm. Sebab 1 cm 10 Newton, jadi 5 cm sama dengan 50 Newton. Kita ambil kertas geraf. Contohnya ya. Saya pun insert picture graph paper. Okey, katakanlah saya ambil besar sikit. Okey. Okey, katakanlah satu petak tu mewakili 1 cm. Dia ukur dengan pembaris kan. Pembaris pun tak ada ni juga. Ya, ejah biar dia sama dengan 1 cm lah. Sikit. Okey, satu petak tu mewakili 1 cm. Contoh. Ni saya ukur ni 1 cm. Contoh Lepas tu dia kata berat tadi 50 Newton. Maksudnya 5 cm. So, saya lukis. Saya pusing. Saya ambil 5 cm. Okay. Satu, dua, tiga. Apa tak sama, Z? Lama-lama lah. Okay, 5 cm. 50 Newton. Lepas tu sudut ni 50. Saya ukur 50. Jadi 45. Okey, 50 situ. Saya ukur dia.
50. Lepas tu satu lagi sudut 40. Sudut 40. 30. Sini. Itu dia. Okay, so jadi ini. Lepas tu kita boleh ukur ni. Ukur kalau nak kira R duduk sini, FR duduk sini. So kita kena ukur berapa cm. Contoh saya kira daripada sini ke sini, FR tadi. Okey, ni 1 cm. Tak ada. Okey, 1, 2, 3, lebih kurang 4. So, kita dapat dia berapa nilai dia? Kita dapat Cikgu salah waksin 60 lah cikgu. apa dia? Cikgu salah waksin 60 bukan ke 50? Mana? R per W. Oh, ya, sungguh. Sin 50. Apa dia? Jadi 50 sin 50. 38.302. 38 boleh. 38.30. Okey. Sama juga ni. Kalau kita ukur sini ni, dia tak sampai lagi. 1, 2, 3, tak sampai 4 lagi tu. Dalam 3.8. Jadi 3.8 cm bersamaan dengan 38 Newton. Kalau kita lukis tu, poin-poin tu kita tak dapat lah. Kalau kita lukis pada kertas, dia hampir-hampir, menghampiri. Kalau betul-betul kita lukis tu tepat, kita akan dapat nilai yang sama dengan pengiraan lah. Okey. Lalu ni R pula. Okay, R. Satu, dua, tiga, lebih kurang 4. 4 ada lebih sikit. So, pengiraan kita tadi 50, sin 50 dengan 50 lebih kurang ke? Tengok mulai. 1, 2, 3 lebih. Lebih kurang lah sebab dia lari kan. Sepatutnya kena dapat nilai yang sama dengan pengiraan dia. Sepatutnya lah. Itu kalau lukis kita graf. Tapi kita payah tak nak lukis ni. Jadi kalau kita lukis ni, so akan dapat nilai 32 dengan 38. Kita dapat biasanya kalau kita kaedah melukis ni, kita akan dapat nilai yang bulat lah. Tak kita dapat nilai poin-poin dia tu. Okay. Kotak. Okay, kotak tadi juga. Ni pengiraan tadi. Saya buat pengiraan. Jadi nak compare lah dengan kaedah lukisan dengan kaedah pengiraan guna formula, dia akan dapat nilai yang lebih kurang sama. Okey, contoh 3 pula, Rajah 1.3 menunjukkan sebuah poster digantung pada dinding makmal dengan tali dan paku. Okey. Jadi dia gantung tu dengan nilai yang sama. Dengan nilai yang sama, okeylah. Mudah lah kalau kita nak buat pengiraan. So maksudnya kalau berat dia ni 12 Newton, okey, dia akan bagi lah. Kalau kita buat sebuah segitiga gini, bukan segitiga. Jadi sebuah segitiga tu dia akan bagi nilai dia. Kalau 12, sini jadi 6 lah. Paksa lagi. Gitu, sini jadi 6 juga. Sebab dia ada dua tali yang menegang. Jadi dia akan bagi sama banyak. 6. So kita mudah lah sini sudut 35.
So kita boleh cari T. T tu bertindak sebagai hipotenus tak? Jadi T 6 per dengan T sama dengan sin 35. Okey, jadi T sama dengan 6 per sin 35. Ni. Itu mudah lah kalau tu. Apa akan jadi pula kalau dia tak sama. Tengok T 6 bahagi sin 35. 10.46. 10.46. Tengok dia kira tu. Dapat 10.46. Ni pengiraan penuh kalau dia lukis sebuah segitiga tu. Okey. Jadi kalau bentuk gini, kita tak perlu lukis sebuah segitiga besar gini untuk pengiraan. Kita terus ambil, kita potong dua. Sebuah segitiga tu kita potong dua, dia akan bentuk sebuah segitiga bersudut tegak. So mudah pengiraan. 6 bahagi sin 35 akan dapat 10.46 juga. Kalau kita kira panjang macam tadi tu, dapat juga. Cuma tengok 12 bahagi pula dengan sin 70. Ni guna petua hukum sinus. Dalam MAT ada. Dalam fizik dia akan guna lagi. Kita boleh juga guna hukum kosinus. Kosinus tu hak A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos theta. Gitu. Ingat tak? Mesti ingat kan? Okey, kalau hak sama gini mudah. Apa akan jadi kalau soalan tu saya beri dak sama. Dak sama awak kena buat banyak kaedah pengiraan lagi. Contohnya contoh 3 ni. Okey. Nampak soalan dia? Saya buat gitu. Okey. Contoh 3. Rajah menunjukkan beban yang berjisim 4 kg digantung oleh tali M dan N kecil. Dia gantung pula tak sama. Tak apalah sama 35. Ni tak sama, ni 55, ni 45. Dia tak sama tu, kaedah dia agak sedikit panjang lah kalau nak tu. Sebab kita kena buat apa? Petua, banyak petua. Okey, yang pertama dia suruh selesaikan guna leraian daya. Saya tak mau guna leraian daya lagi, saya nak pergi segitiga daya dulu. Aku jadi tebal kan. Tipis sikit. Saya nak segitiga daya. So saya lukis sebuah segitiga ni N, TN. Ni TN. Lepas tu bawah TM, tegangan tali yang disebabkan oleh tali M, dan yang ketiga berat ke bawah W. Okey. So siapa tahu sudut-sudut sini? Ni sudut berapa? Siapa tahu? Siapa tahu? Berapa sudut? 45. 45. Anda pasti? 35. 35. Anda pasti? Macam mana nak kait? Tengok ni. Ni tali M. Ni M. Lepas tu sini. Sini bawah ni adalah 45. Betul tak? Sini 45. Betul? Jadi sini berapa? Z. Z gitu. Maksudnya bawah ni 45. Betul tak? Jadi atas ni berapa? 45 kok. 45 kok? Serius lah? 90. Ya, ibu. 90 dalam 45. Okey, 45. Okey, 45. Okey. 45. Okey, atas ni berapa? Atas tu berapa? 55. 55? 35. Atas ni 35. Siapa jawab dia?
Syazwan, bunyi macam suara Syazwan. Betul? Okay, 35. So sini berapa? Lebih dia. Sebuah segitiga ada berapa sudut nilai dalam dia? 180. Saya kosong. Ya, 180. 180. So sini 180 tolak dengan 45 tolak dengan 35. So awak akan dapat nilai dia 100. Okey. Jadi kita nak cari tegangan tali N ni, kita nak guna petua mana? Siapa tahu? Jisim 4 kg, berat dia jadi 4 darab dengan 9.81. So 39.24 sini 39.24. Okey, kita ada W, kita ada semua sudut dalam ni. Cuma kita tak ada TN dengan TM saja. So sini kita boleh guna petua sinus. Petua sinus. Petua sinus kata apa? A per dengan sin A sama dengan B per dengan sin B sama dengan C per sin C. Okey. Kat mana A kecil, kat mana A besar? Okey, katakanlah W ni kita letak A kecil. Maksudnya yang menghadap dia ni, segitiga yang menghadap dia, sudut ni adalah A besar. Okey, TM ni kita anggap B kecil. Nah, yang menghadap dia 35 ni adalah B besar. C, TN, N, kita letak C, maksudnya 45 tu adalah C besar. So, kita boleh guna petua sinus dia panggil. Jadi, nak kira nilai TN, okey, kita ambil A adalah berat dia 39.24 per dengan sin 100 sama dengan B, kita ambil TM per dengan sin 35 sama dengan C tu TN per dengan sin 45. Okey, jadi boleh selesai. Katakanlah kita nak selesai TM dulu. TM sama dengan 30, sin ni naik atas hari gini. Okey, jadi sin 35 darab dengan 39.24 per dengan sin 100. Berapa nilai? 22.81 Berapa? 22.81. 22.81 Newton. Okey. Pengiraan ni kita boleh cek lagi dengan pengiraan satu lagi. Okey. Lepas tu TN pula. TN sama dengan sin 45 darab dengan 39.24 bahagi sin 100. So berapa? Sin 45 39.24 28.17. 100 28.17 Newton. Right. So kita dapat dah guna petua segitiga daya. Segitiga daya. So dia ada lagi petua leraian daya. Petua leraian daya. Okey, petua leraian daya ni pula kita tengok ni tali N tu dulu. Tali N dia macam ni. So, paksi X dan paksi Y. Okey. Kalau tali N tu dia tarik gini, tarik gini. So daya yang wujud adalah Fx sini Fy. So dua daya. Tali M tu pula dia tarik gini pula. Gini. Ni leraian daya. So Fy. Lepas tu ni negatif Fx.
negatif fx tu bermaksud arah dia, arah belah kiri, jadi negatif. Bila dia sedang mengalami keseimbangan daya, maksudnya fx yang disebabkan oleh tali N sama dengan fx yang disebabkan oleh tali N. Jadi maksudnya fx bagi N tambah negatif fx bagi M sama dengan sifar. Sama dengan sifar. Okey, sudut-sudut dia adalah sini 55, sini 45. Okey, kita buat dulu satu persamaan. Okey, nak cari fx dulu. Fx Okey, fx yang disebabkan N. Okey. Apa rumus dia gitu? F cos ke sin kalau fx? Cos. F cos 55. F tu sini mewakili T lah, T. Daya tu T. Tn. Tn cos 55 tambah negatif yang disebabkan M ni pula Tm cos 45 sama dengan sifar. Okey, jumlah dia sama dengan sifar kan. Okey, lepas tu kita pemudahkan dia. Cos 55 tu berapa? Cos 55 apa? 0.5736. Cos 55 sama dengan 0.5736 Tn sama dengan cos 45. Cos 45 0.71 Tm. Boleh? Ya, jadi Tn, kita buat Tn sama dengan nilai ni turun bawah jadi bahagi. 0.701 tu bahagi dengan 0.5736. So akan dapat 1.233 Tm. 340 je kan aku? 340-an lah kita ambil biasa. Okey. Okey. Boleh? Okey, tu mewakili persamaan satu. Okey, nampak tak persamaan satu baru. Pengiraan guna leraian daya ni lagi panjang lah. Okey. Baru persamaan satu. Tak selesai lagi. Kita buat pula pada paksi Y pula. Nak buat paksi Y pula. Okey. Pada paksi Y, maksudnya berat dia ke bawah ni, berat dia tadi berapa? 4 kg bersamaan dengan 39.24. Okey. 39.24. Okey. Maksudnya daya Fy yang disebabkan oleh tegangan tali N tambah dengan Fy yang disebabkan oleh M sama dengan 39.24. Sebab dia ke atas. Fy tu ke atas. Lepas tu berat tu ke bawah. Jadi jumlah ke atas sama dengan jumlah ke bawah. Okey. Jadi Fy disebabkan oleh N ni cos ke sin. Tadi cos tak? Sekarang ni sin. Jadi Tn sin 55 tambah Fy Tm sin
sama dengan 39.24. Okey, kita simplifykan dia. Pemudahkan dia. Sin 55 apa? Sin 55 0.8192. 0.8192 tambah dengan dengan 2 Tn tambah dengan sin 45. Sin 45 0.7071. 0.7071 Tm sama dengan 39.24. Okey. Jadi ni membentuk persamaan nombor 2. Jadi persamaan 1 tadi, Tn ni kita masuk dalam ni. Nilai ni kita bawa masuk dalam sini. Boleh tak? Faham tak? Jadi 0.8192 darab dengan 1.233 Tm tambah dengan 0.7071 Tm sama dengan 39.24. Ni boleh selesai ni sebab dia ada satu anu saja, Tm saja. So kita nak cari Tm, berapa nilai Tm? Tm sama dengan berapa? So 0.8192 darab dengan 1.233 dapat 1.01 tambah dengan 0.7071. So akan dapat 1.7171. Jadi 39.24 bahagi dengan ni dengan 1.71 tadi. So akan dapat 22.85 Newton. Tengok tegangan tali N 22.85 Newton. Kalau kita kira tadi berapa? Tengok ni. Kita kira tadi awal tadi guna petua sin. Tm sama dengan 22.81. Ni kita kira 22.85. So dia point tu sebab tak sama sebab kita bundar. Perbundaran berlaku. Boleh faham? Okey, itu Tn. Kita kira Tn pula. So, persamaan 1 Tn. Tn sama dengan ni. Tn sama dengan 233 Tm. So, kita ganti balik. 1.233 Tm tu 22.85. So, berapa kita dapat? Darab dengan 1.233. So kita akan dapat 28.18 Newton. So kita kira awal tadi 28.17. So lari 0.1 lah. Nampak? So sini awak kena ikut dia nak hok mana. Kalau dia nak leraian daya, awak kena kira yang panjang kat dia. Buat persamaan 1, lepas tu buat persamaan 2, lepas tu gabungkan persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita panggil persamaan serentak. Awak biasa dah dengan persamaan serentak ni. Kalau dalam AdMath tak. Kalau guna segitiga daya, lagi mudah. Hanya beberapa step saja. Tengok segitiga daya. Lukis sebuah segitiga. Lepas tu kita dapat maklumat, masukkan dalam petua sin. So kita akan dapat nilai dia lalu. Tu mudah kalau petua segitiga raya. Jadi kalau dalam PSL kata 1, saya confirm awak akan selesai dengan kaedah segitiga raya. Dalam ketah 2 hak saya bimbang. Sebab apa? Sebab dia kata menggunakan kaedah leraian daya selesaikan situasi ni, contoh. Nak tak nak awak kena guna kaedah leraian daya yang panjang tu tadi. Daripada step yang pertama kena buat ni untuk dapatkan maklumat, untuk dapatkan jawapan tu. Selalu saya agak bimbang sikit lah. Tapi
kalau hok expert admit saya rasa tak ada masalah. Kalau set-set lelaki tu biasa kejap je kalau admit lah. Kalau orang puan ni dia bijak kot. Cuma dia lambat sikit. Gitu. Contoh. Ni mengikut pengalaman hok saya lah. Boleh faham tak hari ni? Boleh faham tak hari ni? Boleh. Boleh So hot tu je lah hari ni nak aja. Sebab ada lagi satu tu kekenyalan dah lepas ni. So lepas ni saya nak beri tugasan lah sikit, boleh tak? Contoh satu masalah ke, terus selesai. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Contoh saya nak beri hak ni lah. Ni. Lagi saya ambil bubuh dalam Word, PDF, saya send dalam grup. Boleh? Lepas tu awak selesai guna satu segitiga daya. Lepas tu you nak cari T1, T2. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Okay, dah. So, apa dia? Tu je lah. Tu je lah hari ni. Kan banyak opening pula. Ke tak? Mana bagai? Baik. Beres. Ke stres tau? Stres tau belajar? Gampang setengah. Jangan stres. Jangan stres lagi. Sebab gini, dia batch awak ni antara batch istimewa lah. Sebab tahun lepas belajar sikit dah. Bersemuka. Lepas tu tahun ni belum tentu bersemuka lagi. Kita lagi sikit dengan patah kaki ni. Lagi lah. Lepas tu time dia tu. Time track and field hari. Kalau hari. Okay. Bila sekolah tu? Buku sekolah tak ada tarikh hari. Cikgu pun tak tahu. Ada SPM Tahu lah bila. Saya rasa ada tak, cumanya SPM tak berlaku juga tahun ni. Akan berlaku tahun depan juga saya rasa lah. Promax kau? Yes. Promax apa? Promax pula lah ni. Bukan setakat Promax lah. Pro Maximum lah. Kalau tahun ni tu Promax awak Mac Talk lah dia. Okay. So kehadiran hari ni bersamaan dengan 33. Macam sama juga. 6 orang juga nak mari. Tadi amas sikit ke? 35 ni. Tadi 35. 35 tu sekali dengan saya. Dah tadi 37. Ya. Lepas tu kurang siapa pun. Siang tu. Okey, dah bagi kehadiran saya buh macam biasa lah Okay. Vote. Alright. Vote. Okey, masih sebab hadir hari ni. Okey. Itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Go. Terima kasih, Ego. Terima kasih, Go. Sama. Cikgu. Cikgu. Sama-sama. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama.